Salam sejahtera. Selamat datang ke Malaysian Urban Forum MOVE 2020. Bagi pihak Plan Malaysia dan penganjur MOVE 2020, saya alias bin Ramli daripada bahagian penyelidikan dan pembangunan Plan Malaysia selaku moderator merakamkan ucapan terima kasih di atas penyertaan para pembentang dan peserta sama ada secara fizikal di Conference Hall Pasal F5 Putrajaya dan secara virtual ke sesi networking dihostkan oleh Plan Malaysia yang akan membincangkan tajuk cabaran dan hala tuju inisiatif pelaksanaan bandar rendah karbon berdaya tahan di Malaysia ataupun challenges and way forward in implementing low carbon resilient cities initiative in Malaysia. Jadi dari tujuan sesi ini bertujuan untuk membincang dan berkongsi tentang inisiatif cabaran dan pelaksanaan bandar rendah karbon di Malaysia, khususnya di peringkat pihak kuasa tempatan selaku pelaksana utama dalam memastikan matlamat pengurangan bandar rendah karbon berdaya tahan dapat dicapai dengan jayanya selaras dengan agenda Sustainable Development Goals 13 Climate Action. Sesi ini diberikan masa selama 1 jam sahaja daripada 2 petang hingga 3 petang oleh pihak penganjur Bernice, dan agenda petang ini dibagikan kepada 2 segmen. Yang pertama pembentangan petang kerja, dan sekiranya kita ada kesempatan masa kita akan buat sambung dengan sesi soal jawab. Sedikit pengenalan berkaitan dengan para pembentang bagi membincangkan agenda penting perbandaran ini. Pihak Rusia telah menjemput 4 orang pembentang, iaitu sebelah kanan saya yang berbahagia Datuk Tuan Premier Dr. Zainal binti Ibrahim, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Plan Malaysia, yang akan membincangkan tajuk kerangka bandar rendah karbon yang berdaya tahan di Malaysia. Yang keduanya Tuan Premier Puan Naniza binti Haji Osman, Pengarah Jabatan Perancangan Majlis Bandaraya Shah Alam, yang akan membincangkan tajuk Implementation of Low Carbon City through Empowering Shah Alam Community and Stakeholders. Dan jauh di selatan tanah air, Tuan Haji Mustafa Kamal bin Haji Samsudin, yang di-Pertua Majlis Perbandaran MUA, Johor, akan memfokuskan perbincangan kepada pelaksanaan strategi bandar rendah karbon di Bandar Maharani, MUA, Johor. Dan di sebelah kiri saya, Puan Zuhaila binti Ahmad Zubil selaku Pengarah Perancang Bandar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB, dan juga akan menyentuh aspek pelaksanaan di peringkat bandar rendah karbon yang berdaya tahan di Bandaraya Bersejarah Melaka. Dan berbagai datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedikit kenalan berkenaan dengan topik. Laporan pilihan keempat oleh Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC tahun 2007 mengenai penilaian perubahan iklim telah menyatakan bahawa paras suhu global didapati semakin meningkat berbanding paras semasa. Dan kajian tersebut mendapati pemanasan global merupakan penyebab utama pada berlakunya peningkatan paras suhu yang tinggi sehingga menyebabkan dipanggil sebagai climate change dalam konteks dunia. Dan ini diburukkan lagi dengan pelepasan gas-gas rumah hijau GHG, terutama gas karbon dioksida ke atmosfera yang mengakibatkan kesan rumah hijau. Dan kesan peningkatan suhu secara global ini jelas dapat dilihat dan dirasai oleh kebanyakan negara di dunia pada masa kini apabila berlakunya perubahan cuaca yang ekstrim yang membawa kepada pelbagai malapetaka seperti kejadian banjir, ribut dan kemarau. Dan dalam konteks Malaysia juga tidak terkecuali daripada mengalami kesan global warming ini. Contohnya kejadian banjir kilat dan runtuh dan ribut yang semakin kerap berlaku seperti dalam 1 minggu 2 minggu ini. Dan sungguh pembencanaan alam yang dialami di Malaysia tidak seburuk seperti di negara-negara lain. Namun kesannya masih terasa utamanya dalam sektor pertanian dan ekonomi setempat yang mengalami bencana alam. Dan menyedari hakikat isu alam sekitar ini, di peringkat negara telah sejak tahun RM ke-8 lagi dan kini RM ke-11 telah meletakkan satu penekanan, satu strategi yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi bagi menangani perubahan iklim. Secara khususnya, dan kita telah menegakkan 2 komitmen penting di peringkat antarabangsa, itu pertama dalam COP15, Sidang Kemuncak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim yang telah diadakan di Denmark, Copenhagen pada tahun 2009, dan yang keduanya ratifikasi di dalam Sendai Framework for Disaster Risk Reduction SFDRR 2015-2020 pada 18 Mac 2019.
Dan kita faham bahawa di peringkat persekutuan telah banyak program kerangka dasar yang telah digubal dan juga termasuk di peringkat negeri, dan pihak yang melaksanakannya adalah di peringkat tempatan. Dan kita melihat bahawa inisiatif sejak tahun 2010 lagi, Putrajaya, Cyberjaya telah meletakkan sebagai model bandar perintis teknologi hijau, dan di wilayah penggunaan Iskandar juga telah menggubal satu low carbon city society blueprint, dan di peringkat Melaka juga agak advance, meletakkan dia punya meletakkan sasaran Melaka sebagai negeri bandar teknologi hijau selepas pengumuman Melaka Maju. Negeri Melaka juga telah mengambil inisiatif menubuhkan Majlis Teknologi Hijau pada tahun 2011, dan pelbagai program dibuat di peringkat pihak kuasa tempatan yang lain. Jadi kita melihat bahawa pendekatan top down dan juga pendekatan bottom up sangat penting dalam proses kita melaksanakan inisiatif berkaitan dengan bandar rendah karbon ini. Dalam konteks perancangan spasial secara khususnya, di peringkat Kementerian Perumahan dan Tempatan melalui Plan Malaysia, kita sangat komited dengan agenda berkaitan dengan bandar rendah karbon sebagai satu matlamat utama dalam mencapai pembangunan bandar mampan. Dan kita sendiri di peringkat Plan Malaysia melalui persekutuan di peringkat negeri, dan kita guide secara berterusan di peringkat tempatan. Kita telah menggubal perundangan yang berkaitan dengan sustainable development, menggubal dasar pengenalan negara, rancangan fisik negara, pelbagai garis penuh yang telah kita gubal, dan juga banyak rancangan bahagian yang telah kita gubal di peringkat negeri dan juga peringkat tempatan. Jadi selaku peneraju perancangan pembangunan bandar negara, kita Plan Malaysia committed dan serius dalam agenda Green Oriented Development, dan pada masa kini sedang mengutamakan kerangka pelaksanaan bandar rendah karbon untuk diadaptasikan dalam konteks perancangan spasial menjadi guide kepada pelaksanaan di peringkat tempatan. Dan bagi mengupas agenda ini, saya terus pergi kepada pembentang pertama, berbahagia Datuk Tuan Presiden Dr. Zainal Habibie Ibrahim, Timbalan Ketua Pembangunan Plan Malaysia, untuk membentangkan kertas berkaitan dengan kerangka bandar rendah karbon yang berdaya tahan di Malaysia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih Yang Berhormat PPR Dr. Alias Ramli selaku moderator, ahli panel, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian. Pada petang ini kita akan membincangkan bersama memastikan hala tuju pembangunan bandar-bandar di Malaysia seiring dengan komitmen antarabangsa untuk mengurangkan intensiti pelepasan karbon dan memastikan Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaya tahan. Jadi Malaysia tak ketinggalan untuk turut sama, dan untuk itu sebagaimana semua sedia maklum, Plan Malaysia dalam memastikan perancangan spasial dan guna tanah dilaksanakan dengan efisien, dilaksanakan di 3 peringkat pentadbiran, iaitu di peringkat persekutuan, negeri dan juga tempatan, sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Perlembagaan Persekutuan di bawah senarai bersama ataupun senarai 3 di bawah jadual 9. Jadi namun kita sedia maklum, next please, cabaran utama pada masa hadapan dalam pembangunan bandar adalah peningkatan jumlah penduduk dunia, dan Malaysia tidak terkecuali, yang mana kita dimaklumkan pada 2015 walaupun penduduk 54% penduduk dunia tinggal di bandar dan akan meningkat kepada 70% sehingga tahun 2050. Jadi peningkatan ini sebenarnya mengundang pelbagai masalah dan kesesakan seperti kesesakan trafik, melibatkan bandar banjir kilat dan juga sebagainya, yang mana kita tahu akhirnya ini akan menurunkan kualiti persekitaran dalam sekitar kita. Jadi pembangunan bandar yang tidak terancang ini merupakan ataupun kita kata contribute towards pemanasan global, yang mana UN Habitat telah keluarkan bagi Paris pernah ada mengatakan sebenarnya 50% daripada pembangunan bandar telah menghasilkan 50% pemanasan global, dan pemanasan global inilah yang akan mengakibatkan perubahan iklim yang berlaku sekarang ini dan menambahkan lagi cabaran-cabaran di peringkat pembangunan dah sedia ada. Dan perubahan suhu ini yang ekstrim, kita tahu berlakunya kemarau yang berpanjangan, ribut taupan,
kenaikan aras air laut dan sebagainya juga perlu diatasi. Untuk itu pembangunan yang mampan kita kata adalah sebenarnya jawapan yang patut kita pastikan supaya semua pembangunan dan isu yang semasa ini dapat diatasi untuk masa hadapan. Jadi di peringkat usaha Malaysia dalam pembangunan mampan ini sebenarnya sudah lama. Pembangunan seawal tahun 1990-an lagi, kalau semua masih ingat, semasa Rio Summit 1992 lagi, yang mana momentum sebenarnya lah, ataupun kita rancak bergerak lepas tahun 2000 lah, dan aspek-aspek ini juga telah di-touch ataupun disentuh oleh Dr. Alias tadi, jadi saya tidak akan menyentuh ini. Tapi yang pentingnya apa yang saya nak bangkitkan adalah kita Malaysia telah menzahirkan komitmen dalam persidangan COP15 di Copenhagen untuk mengurangkan 40% kadar intensiti pelepasan karbon menjelang 2020. Dan dengan tertubuhnya Kementerian Sumber dan Alam Sekitar yang akhirnya di struktur semula sebagai kita, kalau semua masih ingat, pada tahun 2010, kita telah memperbarui komitmen kita dengan mengurangkan 45% intensiti pelepasan GHG menjelang 2030. Jadi banyak sebenarnya semua pihak komit ataupun berjanji untuk membantu untuk pencapaian tersebut. Dan di peringkat persekutuan negeri dan juga wilayah dan juga PBT, yang contohnya bandar-bandar yang menetapkan sasaran pengurangan karbon ini seperti Bandar Kuala Lumpur sendiri, Bandar Muar, dan kita ada bersama nanti YDP untuk sama-sama share ataupun kongsi pengalaman, juga di Putrajaya, Iskandar Malaysia, Johor Bahru, Melaka dan Bandar Pengerang ya. Jadi satu lagi agenda penting yang kita perlu ambil kira adalah semasa kita juga menerima pakai Sendai Framework on Disaster Risk Reduction 2015-2030 ini tahun juga telah nyatakan. Apa yang penting di peringkat Perdana Malaysia kita juga telah menerbitkan beberapa garis panduan, termasuklah garis panduan berdaya tahan bandar, garis panduan perancangan bandar berdaya tahan bencana yang telah kita ataupun hasilkan pada 2019. Jadi untuk makluman semua, Plan Malaysia telah tidak ketinggalan dalam membantu usaha negara untuk mengurangkan karbon. Jadi Plan Malaysia pada tahun 2012 telah menerbitkan garis panduan perancangan kejiranan hijau diikuti dengan 5 panduan pelaksanaan inisiatif pembangunan kejiranan hijau meliputi inisiatif penyediaan laluan pejalan kaki, laluan basikal, ketiganya pengkoposan sisa, sistem penuaian air hujan ataupun SEPA, dan juga membangunkan ataupun pembangunan kebun kejiranan. Sebenarnya walaupun usaha itu telah berjalan sejak 2012, kita juga setiap tahun membuat ataupun mengadakan satu penganugerahan kejiranan hijau semasa Hari Perancangan Bandar Sedunia setiap bulan November, setiap tahun lah. Jadi pada masa kini, Plan Malaysia sedang menyediakan garis panduan perancangan bandar rendah karbon yang bertujuan untuk menterjemahkan National Low Carbon Cities Master Plan yang telah disediakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air ataupun in short KASA ke dalam bentuk perancangan spasial dan guna tanah yang mana akan memandu penyediaan perancangan tempatan, perancangan kawasan khas serta pelan tindakan. Di situlah, dalam kajian itulah telah kita hasilkan apa dia itu bandar rendah karbon. Mungkin Ahmad boleh baca di situ, tetapi yang pentingnya adalah rancangan bandar yang mampan, yang mengamalkan pencekapan penggunaan tenaga, sisa pekerjaan dan air yang cekap, serta menggunakan sumber tenaga dan teknologi pengeluaran rendah karbon. So, dalam hal ini, bila kita kata mengurangkan pelepasan karbon, keyword di sini adalah perancangan bandar yang mampan. Okey, pada masa kini kita pun bukan sahaja Malaysia, tetapi kita pun hasil daripada kajian yang kita jalankan, rupanya ramai lagi negara juga sedar bahawa sesuatu pembangunan tidak dapat lari dari 3 teras utama, iaitu dari segi sosial, ekonomi dan alam sekitar. Untuk Plan Malaysia sendiri, kita pun sejak tahun 1995 lagi telah pun memperkenalkan doktrin perancangan dan pembangunan sedagat yang menjadi teras ataupun aspirasi kepada pembangunan mampan, termasuklah bandar rendah karbon. Jadi ini
penekanan doktrin perancangan adalah pada 3 hubungan, iaitu hubungan manusia dengan pencipta, hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan alam sekitar. Untuk teras perancangan bandar rendah karbon adalah dibagi kepada 2. Yang pertamanya dari segi pengurangan pembebasan karbon, yang mana daripada aktiviti-aktiviti perbandaran seperti perancangan guna tanah dan reka bentuk bandar serta kejiranan yang efisien. Dari segi kemudahan infrastruktur dan utility yang kita rasakan perlu nature-based solution, sistem pengangkutan yang berteraskan kepada TOD ataupun Transit Oriented Development yang berdasarkan kepada density, pengangkutan awam yang efisien dan juga mesra alam serta lain-lain aktiviti yang juga bukan, kita kata bukan spasial seperti awareness program dan juga dari segi education, sistem education ataupun pendidikan. Keduanya itu aktiviti yang boleh membantu menyerap karbon, iaitu meningkatkan kawasan hijau melalui penanaman lebih banyak pokok dan memastikan ekosistem dan biodiversiti laut bebas daripada pencemaran. Kerana kedua-dua elemen ini merupakan carbon sink yang akan membantu memainkan peranan yang penting untuk menyerap karbon. Kita tahu contohnya Kuala Lumpur, dia telah pun melaksanakan penanaman pokok contohnya daripada 30,000 kepada 100,000 setiap tahun. Banyak kepada Dewan Bandar Kuala Lumpur. Bagi mencapai matlamat BRK ataupun bandar rendah karbon, transformasi yang boleh kita lakukan ke atas bandar-bandar sedia ada adalah iaitu pembaharuan semula bandar ataupun urban regeneration melalui 4 konsep utama, iaitu satu, membangunkan semula bandar, rehabilitation, conservation dan yang bandar atau urban revitalization. Tapi perlulah juga menekan hak sepadan bangunan bandar masa mengawal urban sprawl ataupun bandar. Untuk itu, kawasan kajian yang telah dilakukan dari sektor kota mana merupakan daripada karbon, justru perancangan pengangkutan yang berorientasikan transit seperti saya katakan tadi hendaklah dijadikan salah satu asas perancangan sebuah bank tanpa melupakan connectivity. Seterusnya, saya rasa apapun kita kenai perangan perlukan, kita kena itu self-contained dan mana iaitu kawasan-kawasan carbon aman lebih banyak in order to make cities carbon more resilient and livable, we have to actually integrate nature in ataupun within the city itself, yang mana eventually contoh-contoh yang besar lah kita boleh keluar dan juga Japan yang mengurangkan perjalanan dan melakukan kita to the last mile untuk perjalanan kaki, dan contoh di Copenhagen dia mewujudkan small scale parks within kawasan-kawasan tertentu. Punya penekanan yang mana bandar-bandar perlulah menerapkan elemen bandar rendah karbon dan berdaya tahan. Contohnya di peringkat dokumen peringkat tertinggi lagi di peringkat negara, contohnya di peringkat KOSA yang menyediakan low carbon cities master plan, di peringkat rancangan fizikal negara ataupun Kementerian Perumahan dan Kawasan melalui Plan Malaysia menyediakan rancangan fizikal negara dan asas perpaduan negara, yang mana kita merangkakan bandar-bandar yang akan menjadi bandar ini akan diterjemahkan ke dalam semua rancangan yang mana
juga menyediakan perancangan bandar memandu perancangan spasial dan guna tanah di peringkat tempatan itu melalui rancangan pemajuan yang kita sediakan. Dan penentuan garis panjang perancangan bandar daya tahan bencana di Malaysia pada tahun 2019 juga akan membantu pihak berkuasa negeri, pihak berkuasa tempatan untuk mengenal pasti tahap daya tahan bandar, tahap daya bencana. Jadi ini juga akan dapat kerangka hala tuju bandar yang mana menerapkan cap bandar rendah karbon dan juga berdaya tahan dalam setiap dokumen perancangan dan juga arus panduan yang kita laksanakan. Jadi apa yang penting di sini adalah kerjasama dan kolaborasi sangat diperlukan juga usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran dan dalam memelihara alam sekitar dan kesejahteraan bersama. Jadi kita di peringkat Plan Malaysia juga kita mengesyorkan supaya plan pihak berkuasa negeri dan pihak berkuasa tempatan dapat membangunkan inventory data serta sistem pengukuran yang sistematik yang dapat membantu untuk mengukur ke arah mencapai bandar rendah karbon dan berdaya tahan. Jadi akhirnya saya sukalah mengingatkan supaya amalan perancangan dan juga pembangunan bandar perlu mengambil kira matlamat Sustainable Development Goals yang mana kita rasa cities that are responding to climate change adalah cities that are dirasakan inklusif, greener dan selain itu akan mencapai satu bandar yang smart lah ataupun bandar pintar dalam mencapai sesuatu bandar di masa depan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Tuan Dr. Zainal binti Ibrahim yang secara umumnya mengupas dan membawa hal tuju, malah meletakkan dia punya 1995 Planning Doctrine, Hablum minallah, Hablum minannas, Hablum minal makhluk, walaupun dalam konteks perancangan berkaitan dengan karbon, dan juga melihat bahawa sometimes di peringkat perancangan spasial itu sendiri perlu adanya panggil transformasi dalam konteks pembangunan bandar. Jadi saya tak nak mengupas panjang, saya nak pergi kepada Tuan Pelana Puan Aniza binti Haji Osman daripada Majlis Bandaraya Shah Alam yang akan sedikit mengupas tentang peranan komuniti itu sendiri dalam proses pelaksanaan kepada bandar Nakaba, dan saya percaya penekanan yang diberikan kepada case study dalam konteks Shah Alam. Dipersilakan Puan Aniza. Terima kasih PPR Dr. Alias, dan juga terima kasih kerana menjemput Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai salah seorang panel lah untuk membincangkan berkenaan dengan isu cabaran dan hala tuju inisiatif pelaksanaan Bandaraya Rendah Karbon. Jadi saya telah menyediakan beberapa slide lah berkenaan dengan tajuk berkenaan, iaitu Implementation of Low Carbon City through Empowering Shah Alam Community and Stakeholders. Saya mungkin pihak admin boleh upload apa yang telah dihantar oleh Majlis Bandaraya Shah Alam. Okey, ini slide ya. Alhamdulillah. Okey, next. Dikontrol oleh jadi untuk maklumat sedikit, Shah Alam berkawasan dalam 293 km persegi dengan currently population now is 670,000 people. Kemudian next, jenis Shah Alam towards sustainability, di mana PBT yang lain. Next. Slide yang seterusnya. Jadi kalau ikut dalam slide tu, kita bermula pada tahun 1998, bermula dengan agenda 21 Selangor dan diikuti dengan Shah Alam kita set up buat sendiri pada tahun 2000, dan seterusnya kita follow apa yang diminta oleh federal dan kerajaan negeri untuk melaksanakan net. Dan bermula pada 2010 kita lagi kita MSA punya LA 21 dengan merangka penyelesaian berdasarkan pada plan tindakan supaya lebih mudah isu itu diselesaikan.
Dan pada tahun 2015 kami mulalah berjinak-jinak dengan LCCF dengan kita minta MIP memberi talk dan juga di peringkat kementerian berkenaan dengan LCCF. Jadi pada tahun 2015 Shah Alam mula melaksanakan local city framework dan juga alhamdulillah 2 tahun selepas itu bila kita dah implement badan daripada Apex Japan telah mengiktiraf LCCF Shah Alam dan mereka recognize sertifikat Shah Alam sebagai bandar low carbon model town. Dan selepas itu kita mulalah dengan SDGs dan sebagainya. Next. Seterusnya komitmen Shah Alam ke arah bandar rendah karbon kami sama dengan hasrat kerajaan persekutuan untuk mengurangkan carbon reduction dalam 45% menjelang 2030 lah. Okay, next. Ini antara fokus implementation approach. Kami menggunakan pakai previous LA21 iaitu sektor ekonomi, environment dan juga sosial. Next. Kita nak sharing inilah rangka kerja LCCF tu yang seperti mana yang ditetapkan oleh pihak kementerian yang mengandungi 4 elemen: building, urban infrastructure, urban transportation dan juga urban environment. Yang mana bila kita dah implement LCCF ni didapati bahawa dalam SDGs tu, dalam 10 SDGs tu memang cover up lah apa yang bila kita implement LCCF ni. Next. Ini just nak share, inilah yang pilot project kami. Kami memilih Pusat Bandar Shah Alam sebagai pilot project. Kita mengguna pakai CCF tu berdasarkan kepada city base lah. Maksud city base ni kita merangkumi 4 elemen. Jadi pusat bandar ni keluasannya dalam 300 ekar, lebih kurang 355 ekar dan terdiri daripada 23 pemilik bangunan. Kalau lihat dalam PowerPoint tu, presentation tu, kami bermula pada tahun 2015 tu sebagai baseline lah kita collect data dan kemudian pada tahun berikutnya tidak di peringkat awal tidak begitu ramai lah dalam 50% daripada 23 building owner tu. Tapi bila kita buat sesi penerangan, buat engagement dengan kepada semua pemilik, alhamdulillah pada 86% dan finally pada tahun 2017 tu 100%. Ini hasil bagi penerangan. Sebenarnya kadang pemilik tu bila mereka tidak mahu join sesuatu program tu sebab mereka kurang faham, takut. Yang feedback yang kami dapat, setengah-setengah pemilik bangunan takut memberikan data ni disebabkan oleh mereka rasa adalah dan juga takut kalau majlis nak naikkan kadar lesen, kadar cukai pintu dan sebagainya. Tapi bila kita explain, sebenarnya bila mereka join projek LCCF ni akan berlaku perkhidmatan lah dari segi penggunaan tenaga dan akan efek bil dia akan kurang lah. Okay, jadi bila mereka so yang membuatkan kerjasama daripada semua pemilik bangunan. Next. Kalau ikut dalam slide ni, ini ada dalam 23 pemilik bangunan tu. Mungkin next lah. Selain daripada itu bila kami bawa kejayaan projek di Pusat Bandar ni ke peringkat federal dan kerajaan negeri, mereka tertarik lah bila kita dah menunjukkan pengurangan penggunaan karbon dan juga pengurangan bil yang dikenakan oleh TNB. So pihak IGES daripada Jepun pun berminat untuk melaksanakan perkara yang sama lah. Dan mereka minta MBSA memilih satu tapak yang lain yang similar lah dengan menggunakan elemen city base tu. Jadi kami telah memilih kampus induk UiTM di Seksyen 1 Shah Alam yang mana kalau ikut keluasannya lebih kurang sama dalam 400 ekar dan di UiTM itu sendiri 30 bangunan. Kelebihan untuk UiTM ni sebab management ni sama berbanding dengan pusat bandar tadi yang management
ke pemilik bangunan tadi. Slide tu mungkin boleh anjakkan next yang ITM ni. Next. Di YTM apa yang kami laksanakan samalah seperti mana di Pusat Bandar ini. Kalau tuan-tuan dan puan melihat slide yang dipaparkan sekarang ni, inilah tapak projek, pilot projek yang kedua lah. Ini MBSA buat partnership dengan pihak IGES daripada Japan. Mereka memberikan capacity building training untuk melaksanakan YTM. Next. Puan Naliza ada 2 minit. 2 minit Puan Naliza. Okey. Banyak yang kami telah laksanakan. Bila slide untuk memberi pemahaman kepada pemilik-pemilik bangunan yang lain, MBSA sendiri memang membuat audit lah kepada bangunan MBSA dan kami melaksanakan semua kriteria yang ada dalam LCCF tu lah. Ikut dalam jadual tu memang berlaku pengurangan kabel. Kalau dari segi kita klik balik dalam bentuk cash, dalam bentuk berlaku perkhidmatan sekitar dalam 200,000, setahun dalam 20 juta lah. Jadi bila kita tunjukkan data-data ni kepada management, mereka happy dan impactnya mereka memberi mudah lah untuk memberi bajet dan kelulusan dan sebagainya. Next. Jadi selain pada bila pihak UiTM melihat apa yang berlaku perkhidmatan pada bangunan MBSA tu, pihak UiTM pun ingin membuat audit untuk bangunan mereka sendiri. Yang mereka submit ni ada 5 bangunan dan alhamdulillah bila pihak kita membuat auditan memang berlaku pengurangan kabel. Mereka memberi pengurangan lah dengan memberi 3 diamond, 4 diamond sebagainya. Next. Jadi pada penutup rumusan yang menyebabkan penggunaan selaka dan sebagainya. Tapi selain dari itu pihak MBSA melakukan dengan community engagement lah dengan penduduk-penduduk yang mana kita adakan pertandingan laman komuniti yang pada ni berjaya lah kita laksanakan dan setiap tahun kita mengadakan projek Trees for Life. Dari segi public transportation juga memang kita laksanakan dengan adanya bas Smart Selangor. Dan di peringkat awal tahun pertama bas tu dalam Puan Naliza kita ada rumusan penutup ya Puan Naliza. Okay, untuk pada bahagian penutupnya memanglah untuk kita memastikan pelaksanaan LCCF tu sustain dan sebagainya. Public engagement lah pada saya di peringkat awal macam mana kami laksanakan tu, kita beri penerangan yang detail dan kalau boleh ikut kategori lah. Bila kita berjumpa dengan orang-orang di pasar, bila kita bagi penerangan tu, kita gunakan bahasa kampung lah, orang kata bukanlah tak adalah kita nak guna istilah LCCF ni. Kalau LCCF ni kita selalu gunakan bila kita bagi talk di peringkat-peringkat management dan sebagainya. Bila kita pergi ke community tu, kita bercakap dalam yang mudah mereka faham. Tak adalah kita mereka macam mana nak mengira kabel, cuma kita terapkan gaya hidup rendah karbon tu macam mana kan. Kalau pergi pasar bawa alam bakul, tak perlu bawa plastik, tak perlu minta plastik daripada peniaga. Mana nak tahu oleh moderator takat itu sajalah untuk pembintangan saya. Okay, terima kasih masa syukuri kita. Saya nak beri ke selatan tanah air Tuan Haji rakan saya Tuan Haji Mustafa bin Haji Samsudin yang di-Ketua Majlis Kebenaran MUA. Tadi kalau di peringkat Shah Alam daripada Local Agenda 21, dah lama nak 20 tahun dan dah sampai ke peringkat pelaksanaan Low Carbon City Framework dan ada collaboration dengan pihak IGES untuk panggil the Element Low Carbon Building Assessment, satu yang ke depan. Saya tak pasti MUA ada tidak, tapi sudah tentu ada panggil inisiatif sendiri yang dibuat di peringkat Majlis Kebenaran termasuk Majlis Kebenaran MUA berkaitan dengan pelaksanaan ataupun perancangan berkaitan untuk menurunkan pembebasan karbon di peringkat tempatan. Jadi saya persilakan Tuan Haji, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar saya Doktor?
Boleh Tuan Ji, silakan. Terima kasih. Saya terus saja Tuan Planner Dr. Alias selaku moderator dan rakan-rakan pembentang sekalian. Next. Slide seterusnya. Ini kerangka pembentangan, masa pun terhad. Next. Slide berikutnya. Okay, terima kasih pada Plan Malaysia yang memilih daerah Muar ataupun Majlis Pilihan Muar dalam rancangan tepat daerah penggantian 2030 dengan penegasan yang jelas tentang visi masyarakat berkarbon rendah. So, terima kasih kepada Plan Malaysia. Slide berikutnya. Okay, dan ini adalah merupakan lokaliti yang kita beri tumpuan di mana daerah Muar ini sebagai konurbasi pembangunan wilayah utara negeri Johor. Slide berikutnya. Dan empat tunjang yang utama bagi dalam rancangan tempatan daerah kita ialah pertama sekali untuk menjadikan Muar ini sebagai hub perabot. Sebenarnya doktor tahu Muar ini ada lebih 800 kilang perabot berasaskan kayu, satu cabaran. Namun dia menyumbang lebih kurang 6 bilion kepada KDNK negara. Kemudian hub nursery, ada lebih 300 nursery dalam daerah Muar. Sangat baik industri ini sebab membantu inisiatif low carbon city. Dan seterusnya penekanan kepada hak pendidikan di Paguh itu sendiri dan juga simbiosisnya kepada aktiviti low carbon inisiatif dan juga tidak lupa kepada aktiviti memanfaatkan ekopelancongan. Slide berikutnya. Okey, slide berikutnya. Keluar tak? Mungkin Tuan Ji kan sebab Okey. So kita ada bandar perabot, ada bandar universiti dan juga inilah dia kekuatan di dalam daerah Muar. Ada 4 universiti kat situ yang boleh membantu kita bersama-sama selama ini untuk menterjemahkan rancangan tempatan daerah 2030 penggantian kita. Slide berikutnya. Dan ini adalah cabaran yang berlaku apabila kita ni ada industri perabot yang agak besar dalam daerah Muar, lebih kurang 800. Di mana sering berlaku kebakaran di tapak pelupusan. Alhamdulillah tahun ni lebih kurang 5 kali terbakar. Kerana pengurusan sisa perabot yang mana mengandungi bahan meten. Dan yang keduanya berlaku sekali peristiwa pencemaran sungai berikutan adanya amonia di muka sauk akibat daripada penggunaan sisa atau tinja najis ayam yang berleluasa di industri peladangan kelapa sawit. Dan yang ketiga cabaran kita ialah bagaimana kita nak memasyarakatkan inisiatif yang telah pun kita laksanakan selama ini. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi untuk tahun 2018 hingga 2020, kita mengambil pendekatan inisiatif yang biasa-biasa dan kita merangkakan supaya dia boleh menjadi sesuatu yang luar biasa apabila kita berjaya memasyarakatkan semua inisiatif-inisiatif yang saya akan sebutkan. Justru itu pada tahun 2018, kita mengadakan tema untuk tahun 2018 memperkasa komuniti dan melestarikan alam. Jadi yang 2019 kita memperkasa komuniti perbandaran Berdaya Huni dan pada tahun 2020 komuniti berkarbon rendah perbandaran lestari. Berikutnya. Jadi harapan kita dengan adanya tema-tema ini dan pendekatan memasyarakatkan bandar berkarbon rendah sudah tentulah perkara-perkara yang kecil tetapi boleh menjadi satu budaya dan akhirnya menjadi satu perkara yang luar biasa. Teruskan. Slide berikutnya. Pertama sekali, dalam daerah Muar, kita adalah antara pihak berkuasa tempatan yang mempunyai satu kawasan industri yang terancang seluas 1,000 ekar. Ini adalah untuk menempatkan kilang-kilang haram yang bertebaran ke dalam satu tempat yang teratur. Dan dalam kawasan ini kita ada kawasan lebih kurang dalam 30 ekar, satu inisiatif Waste to Wealth, iaitu sisa daripada perabot tadi kita akan jana menjadi cakun, yang mana telah pun ada beberapa kilang yang buat dekat sini, tapi kita akan tempatkan semula
bagi tujuan sisa-sisa perabot tadi dapat dimanfaatkan. Yang keduanya, lebih 40 ladang ayam dalam daerah Muar, dan kita akan tempatkan juga sistem pengurusan tinja di sini untuk menjadi baja. Yang keduanya, kita juga memberikan satu remisi kepada pembangunan-pembangunan, iaitu bayaran cukai pintu separuh dalam masa pembangunan. Artinya kalau kilang dibina dalam tempoh 2 tahun, maka debit cukainya selama separuh saja selama 2 tahun apabila mereka ada inisiatif low carbon city. Khususnya penggunaan panel solar dalam kawasan industri dan juga di asrama mereka. Ketiga, baik, kita juga mewajibkan supaya semua aktiviti yang ada dalam daerah Muar ni, masyarakat sebagainya, buat aktiviti penanaman pokok. Justru itu dalam pemajuan yang kita telah buat pada tahun 2019 oleh Plan Landscape, semua satu unit rumah kena menyumbang 2 pokok. Sebelum ni satu unit rumah 1 pokok. Mulai 2019, satu rumah 2 pokok. Pemajuan yang baharu. Kemudian bagi kawasan perkilangan, mereka kena menggandakan setiap yang telah pun dibuat sebelum ini. Umpamanya, kalau sebelum ini 10 meter persegi 1 pokok, maka mulai tahun lepas, dia kena sumbang 2 pokok. Bagi kawasan komersial pula, satu unit rumah kedai, 1 tingkat 1 pokok. Artinya kalau 5 tingkat, dia kena sumbang 5 pokok. Dan buat sementara ini kita terapkan pokok kelampaian. Kenapa pokok kelampaian? Pertama sekali kerana pertumbuhannya cepat. 5 tahun sudah boleh harvest, dan benda ni dan juga raw material ini juga berguna untuk digunakan sebagai bahan pembinaan industri perabot, sebagai pelapik perabot. Jadi dengan demikian sumber-sumber yang ada akan terus mampu bertahan bagi tujuan menyokong industri perabot, di samping sumber asalnya bukanlah daripada pihak kerajaan tapi sumbangan daripada pihak swasta itu sendiri. Berikutnya. Baik, yang kelima tentang isu pengasingan sampah daripada punca. Saya ingat semua sedia maklum telah pun dikuatkuasakan pada tahun 2015. Tapi semua sedar, tong sampah ada satu saja. Justru pelan bangunan kita mulai 2018, semua pemaju kena buat tong sampah yang ada pengasingan. Mana tong sampah domestik memang ada, itu milik PPSPP atau JPSPN ataupun Southeast Corporation dalam konteks negeri Johor. Tetapi secara CSR, dekat pagar rumah depan tu ada 3 tong kita semula yang dibina dan kita wajibkan dalam pelan bangunan, yang mana terus ada pengasingan bagi sisa sampah. Di situ juga ada QR code, artinya setiap minggu kita ambil berapakah yang dijana oleh tuan rumah, dan kita pun telah mendapat satu kesepakatan, hasil jualan kita sumbang kepada rumah-rumah jagaan dan juga rumah-rumah ibadat. Saya fikir tak apalah. Tuan Ji dalam 2 minit lagi. Baik, terusnya. Kemudian konsep 3R yang sebelum ni ada pada tahun 1993, tak silap saya, kita perkemaskan kepada 5R plus 2C, iaitu rethink, replace, reuse, recycle, reduce, composting dan close the loop. Next, slide berikutnya. Ini saya ingat semua PBT pun dah buat. Mulai 1 Mac 2020 telah mengharamkan penggunaan polistiren dan juga plastik. Slide berikutnya. Kita menyebarluaskan aktiviti car free zone. Artinya dalam konteks bandar ni kita ada kawasan yang mana setiap hari tidak ada penggunaan kenderaan. Kawasan-kawasan rekreasi. Slide berikutnya. Bagi aktiviti pertanian bandar, kita telah pun bersama-sama MARDI sebagai kita punya pembekal panel untuk menyebarluaskan aktiviti pertanian bandar. Malah tadi kalau perasan, dekat tong kita semula yang 3 yang disediakan oleh pemaju, dekat atas tu ada tanaman tumbuh-tumbuhan yang ditanam sekali. Itulah aktiviti bagi inisiatif edible plant. Maknanya semua rumah yang sisi-sisinya wujud pada tahun 2019 akan ada tong sampah kita semula dan ada tanam-tanaman 6 jenis berbentuk tanaman herba yang mengajak semua masyarakat untuk aktiviti tanaman makanan di rumah-rumah teres itu sendiri. Slide berikutnya.
ini adalah tempat-tempat awam, telah pun kita mula bina penggunaan solar panel. Seterusnya, bagi sistem spa sebelum 2018 dia tengok selalunya tong spa ni kat belakang rumah dah terbalik dah. Tapi mulai 2019 dalam pelan bangunan kita telah mewajibkan satu rega bentuk khas dekat tiang rumah hadapan, konsil kedudukannya supaya tong spa tadi tak nampak daripada pandangan mata. Jadi secara tak langsung ni tuan-tuan rumah akan rasa seronok dan gembira sebab tak perasan pun ada benda tu adanya tong spa. Tapi benda tu adalah penyelesaian kepada masalah sebelum ni, iaitu tuan-tuan rumah tidak berminat apabila selepas 2-3 tahun dialihkan tong. Jadi peristiwa ni sudah tidak berlaku lagi buat sementara ni. Tuan Haji mungkin kena pergi kepada penutup. Terima kasih. Baru sempat 10 saja daripada 20 inisiatif. So tak mengapa. InsyaAllah di lain-lain kesempatan kita akan bekerjasama. Artinya 20 inisiatif yang MPM telah laksanakan pada tahun 2019 dan 2020 merupakan inisiatif yang biasa-biasa, tapi dengan pendekatan memasyarakatkan inisiatif ini, kita yakin dia akan menjadi satu perkara yang luar biasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Mustafa, minta maaf masa amat mencemburui kita. Jadi MUA ni sebenarnya dalam setahun 2 tahun lepas pernah memenangi anugerah bandar terbersih di Asia ke ASEAN, antara bandar terbersih. Dan kemungkinan saya nampak dia punya warga MUA, bukan MUA, warga Johor lah kan, yang daripada panggil kemenangan dalam konteks bandar bersih, dia sebenarnya telah mengubah dia punya kehidupan masyarakat itu sendiri kan. Dan dengan inisiatif yang dibuat di peringkat Majlis Bandaran MUA dalam konteks urus takbir perbandaran itu sendiri, daripada smart bin, farming dan sebagainya, saya rasa telah mencetus satu semangat kepada penglibatan masyarakat selain daripada penglibatan pihak kuasa tempatan ataupun agensi lain yang walaupun orang kampung tak tahu dia punya bandar rendah karbon, tapi sebenarnya usaha yang dibuat itu sebenarnya bersifat bandar rendah karbon. Jadi saya tak nak mungkin mengulas secara terperinci. Saya nak tunggu pergi kepada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah yang juga agak ke depan dalam konteks nak mencapai bandar takmir hijau dan sebagainya itu. Jadi saya terus silakan Puan Zuhaila binti Ahmad Zubair selaku pengarah perancang bandar MB yang akan membincangkan tajuk pelaksanaan bandar rendah karbon berdaya tahan di Bandaraya Melaka Bersejarah. Silakan dalam tempoh 10 minit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator Dr. Alias, semua ahli panel dan lain. Okey, secara umumnya Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah mempunyai keluas 170.39 km persegi dengan penduduk seramai 471.36 penduduk pada tahun 2018 dan unjuran tahun 2035 adalah sebanyak 803,603 penduduk dengan peningkatan sebanyak 41.34%. Dan 2/3 daripada penduduk adalah terdiri daripada penduduk aktif, iaitu di antara umur 15 sehingga 64 tahun. Okay, guna tanah utama bagi Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah adalah perumahan, komersial dan industri. So daripada perancangan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah melalui rancangan tempatan MBMB 2035, so kita dapat kenal pasti beberapa risiko ataupun isu yang perlu ditangani di peringkat MBMB bagi mengurangkan risiko dan pengurangan pelepasan karbon. So antaranya adalah kesesakan lalu lintas, banjir kilat, kekurangan bekalan air dan pengurusan sisa pekerjaan. Okey. Dalam memacu ataupun memandu arah pembangunan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah, so melalui rancangan tempatan MBMB 2035 penggantian, kita visi utama adalah untuk merealisasikan pembangunan Bandaraya Melaka sebagai bandaraya pintar yang berdaya, means berdaya huni, berdaya tahan, berdaya dinamik dan mampan. So daripada visi tersebut, MBMB telah mengenal pasti 6 langkah perdana atau yang kita namakan sebagai big move untuk menangani masalah isu dan risiko serta pengurangan karbon.
enam big move utama adalah Bandaraya Pintar dan Berdaya Saing, destinasi pelancongan berprestij, bandaraya berdaya huni dan beridentiti, kemampanan pengurusan sumber jaya, bandaraya sihat, aktif dan selamat, dan langkah perdana yang keenam iaitu prasarana dinamik dan efisien. Okey, revolusi perancangan Bandaraya Melaka bersejarah daripada tahun 2000 melalui visi pembangunan Millennium Development Goals, melalui beberapa projek antaranya pemulihan dan pengindahan Sungai Melaka fasa 1, tapak warisan dunia dan meningkatkan sektor ekonomi dalam pelancongan. Selain itu, mulai pada tahun 2015 berfokus kepada pembangunan kemampanan SDG melalui pelan tindakan teknologi hijau, unit hijau MBMB, projek dan inisiatif hijau, framework bandar rendah karbon, strategi bandar daya tahan, inisiatif daya tahan, pelan tindakan bandaraya pintar dan inisiatif bandaraya pintar untuk menjurus kepada tahun 2030 iaitu Bandaraya Melaka 2035. Menjelang 2035, Bandaraya Melaka menjadi sebagai bandaraya pintar yang berdaya, dinamik dan mampu. Okey. Untuk memacu arah untuk mencapai visi dan matlamat tersebut, MBMB telah mewujudkan satu jawatankuasa bandaraya pintar dan lestari yang mana kita fokus kepada semua hala tuju yang disasarkan untuk dicapai. So dalam jawatankuasa bandaraya pintar dan lestari ke arah matlamat pembangunan lestari, so kita ada Smart City Technical Committee, kita ada Sustainable City Technical Committee. So dalam jawatankuasa bandaraya pintar dan dalam jawatankuasa bandaraya pintar dan lestari. So bagi jawatankuasa Technical Smart City, kita fokus kepada pembangunan bandaraya pintar, dan bagi Sustainable City Technical Committee, kita fokus kepada 3 teras utama iaitu resilient Melaka, green technology dan juga Moninets. So fungsi utama jawatankuasa ini daripada segi jawatankuasa teknikal bandaraya pintar adalah membangunkan infrastruktur ICT terkini untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat sejajar dengan pembangunan bandar Mampan, memudahkan dan menyokong perancangan dan tadbir urus MBMB dengan menyediakan teknologi dan sistem pintar yang lebih cekap, serta menyediakan dan menyampaikan maklumat yang cekap berkesan di antara agensi. Seterusnya, bagi jawatankuasa teknikal bandaraya lestari, so melalui fokus kepada resilient, menggalakkan pelaksanaan program daya tahan di antara MBMB dan agensi untuk menjadikan Melaka sebagai bandaraya tahan dan bersedia, memantau dan mengemaskini strategi daya tahan serta mempromosi budaya daya tahan. Untuk green technology, memacu bagi inisiatif teknologi hijau sebagai koordinator bagi implementasi tindakan teknologi hijau di MBMB, dan juga sebagai koordinator dan memantau bagi amalan teknologi hijau di antara MBMB dan sektor swasta, dan Moninets untuk memantau tahap kelestarian Bandaraya Melaka dan cadangan penambahbaikan dan pengenalpastian peluang terhadap MBMB. Yang ini antara beberapa contoh inisiatif mampan dan pintar yang telah dilaksanakan oleh MBMB, antaranya Melaka sebagai tapak warisan dunia. So yang ni kita diiktiraf dengan UNESCO tahun 2008. So next. Dalam 2 minit. Alright. So saya rasa saya make it short. Antara inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh MBMB melalui energy efficiency dan renewable energy, kita dah laksanakan antaranya penyediaan lampu jalan LED dan smart LED, solar PV parking berbumbung dan solar bus stop. Untuk agriculture dan landscape, kita ada kebun kejiranan, vermicompost, baja dari sisa cantasan, tanaman dari daun kering dan public space. Selain itu, kita fokus juga kepada green transportation. Antara inisiatif yang telah dilaksanakan adalah kenderaan elektrik dan hybrid, skuter elektrik, budaya berbasikal, electric vehicle parking space dan juga EV charger. Seterusnya untuk green infrastructure, so kita buat penyediaan laluan basikal dan laluan pejalan kaki.
Untuk community engagement, kita ada beberapa program dengan community untuk awareness dan sebagainya melalui program generasi wawasan. Yang ini fokus kita kepada sekolah, maksud daripada peringkat bawah lagi kita dah ada collaboration. Selain itu, kita ada buat beberapa program CSR, antaranya Our Pledge and Planetary dan sebagainya. Setengah minit. Okey. Dan seterusnya untuk inovasi, maksudnya inovasi dalaman MBMB sendiri yang dilaksanakan oleh anggota MBMB, antaranya sistem pemantauan operasi PAM, SPOP, MyFPX dan sistem perjalanan kaki automatik SIPKA. So yang ni semua dilaksanakan secara inovasi oleh anggota MBMB. So sebagai kesimpulannya, boleh saya simpulkan terus? Okey. Sebagai kesimpulannya, mungkin boleh kepada slide terakhir. So kita ada fasa 1, pembentukan tema dan dasar strategi untuk pembangunan bandaraya Pintar dan Lestari dan Pintar. So fasa kedua adalah penambahbaikan pelaksanaan secara komprehensif sistem sedia ada. Banyak sistem yang kita update secara dalaman. Fasa ketiga memperkenalkan smart solution yang lebih efisien dan sistematik. Fasa keempat, pelibatan bersama agensi teknikal dalam perkongsian data, dan 2035 mencapai visi atau hala tuju rancangan tempatan 2035 RTMBMB. Okay. So secara keseluruhannya adalah fokus untuk mengurangkan karbon di dalam bandaraya Melaka dan untuk mencapai SDG. Sekian. Terima kasih Puan Zuhaila. Kita menyokong dengan 6 langkah perdana dibuat oleh Melaka. Kita ada masa 2 minit saya lagi untuk saya nak minta Datuk kupas sikit berkaitan dengan mungkin konsep tadi PM dengan Datuk Seri sebut pasal collaboration government intervention dalam konteks sustainable. Kalau kita lihat dalam konteks bandaraya karbon, believe in this concept. Tentunya kalau kita nak mencapai sesuatu yang kita sendiri yang kita rancangkan, kita perlu percaya dan yang pentingnya adalah kerjasama. Seperti mana saya bentangkan lebih awal, kolaborasi itu sangat penting. Kalau tak, plan will still be a plan, without implementation dia tidak akan berjaya. Dan in order untuk kita nak implement atau laksanakan, kita perlukan kerjasama dan kolaborasi semua pihak yang berkepentingan. Saya minta maaf saya tak dapat bagi peluang kepada rakan-rakan di peringkat ni. Kalau mungkin satu words daripada Tuan Haji Mustafa, saya nak mencadangkan kepada Tuan Haji Mustafa ni di MUA, mungkin buat MUA Urban Forum agaknya, bagi orang panggil merayakan dia punya kesungguhan, keseriusan untuk dia menjalankan dia punya misi berkaitan dengan Tuan Haji. Ada sedikit sebenarnya kita dah merancang pada 27 Mac lepas Datuk Seri KSU patut merasmikan kita punya seminar hala tuju ni. Tapi bila COVID nampak kita tangguhkan. Walaupun sebenarnya kita mengharapkan daripada masyarakat MUA dan rakan-rakan lain bersama-samalah kita memasyarakatkan semua inisiatif. Mudah-mudahan ini satu budaya yang baik dapat dilaksanakan. Sudah tentulah perkara ini akan beroleh kejayaan insya-Allah. Sebab saya berpendapat ya. Terima kasih. Puan Azam tambahan Puan Zaila. Kita ada masa 20 saat untuk ditamatkan oleh pihak industri. Saya nak ending di sini bahawa mekanisme dalam konteks low carbon di peringkat persekutuan daripada GBI, Low Carbon City Framework, Master Plan 2018-2019 telah ada. Dan kita nampak telah ada inisiatif di peringkat pihak unsur tempatan sendiri yang mungkin keluar sikit daripada the normal jurisdiction yang dibuat di peringkat PBT. So saya mengucapkan syabaslah kepada pihak MUA. Sebab saya terpaksa sebut MUA dulu, orang Johor kan. Lepas tu Cak Alam dengan Melaka memang dah lama, sejak tahun 2010 lagi melaksanakan whatever lah, low carbon, green initiative dan sebagainya. Jadi dia bagi last word daripada saya bagi pihak Prime Minister, saya merakamkan ucapan ribuan terima kasih di atas penyertaan kupasan sharing daripada panel-panel kita, daripada Tuan Rumah sendiri lah, Datuk Zainah Ibrahim, TPP Pembangunan, juga daripada Tuan Haji Mustafa daripada MUA. Appreciate bila YDP boleh bercakap pasal such a plan, local plan, dulu tahun planner saja. Dan kita ada Puan Aniza daripada rakan saya daripada Shah Alam, dan juga Puan Zuhaila daripada Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Minta maaf saya terpaksa tamatkan program kita
pada hari ini dan insyaAllah kita jumpa dalam tempoh yang masa yang akan datang dan kita mengharapkan usaha kita untuk mencapai bandar Takaban di seluruh negara akan tercapai melalui kolaborasi dan juga kesungguhan daripada pelbagai pihak sama ada di peringkat persekutuan negeri dan juga daripada pihak sebagainya. Jadi saya akhiri event kita pada petang ini dengan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terlepas 1 minit. Okay, terima kasih Doktor. Azli dekat sana.